Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaki tangan kasar yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat kita bersama-sama di pejabat, bersama-sama melaksanakan tanggungjawab. Ada yang masih lagi bekerja daripada rumah, teruskan bekerja, dan ada yang datang awal-awal datang ke pejabat melaksanakan tanggungjawab. So, ucap tahniah kepada seluruh kaki tangan, ketua-ketua jabatan dan semua pihak yang terlibat. Tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang saya sebut pada siri yang lalu, bahawa bila kita memikirkan tentang tanggungjawab kita untuk membekalkan air bersih kepada pengguna, maka kita semua memikirkan apakah tanggungjawab yang boleh kita tunaikan. Dan di antara inisiatif yang kita buat di peringkat kementerian ialah kita laksanakan program wakaf air, atau sistem wakaf sumber air ataupun kemudahan-kemudahan bekalan air kepada masyarakat, khususnya di kawasan-kawasan luar bandar. Tuan-tuan sekalian, sistem wakaf air ini merupakan satu ilham yang datang daripada peristiwa yang berlaku di zaman Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila mana Sayyidina Osman bin Affan berhijrah bersama-sama Nabi ke Madinah Al-Munawwarah, dan tidak lama kemudian berlaku satu musim kemarau di Madinah, sehingga bekalan-bekalan air sangat sukar untuk diperolehi. Kebetulan pada waktu itu ada sebuah perigi yang dimiliki oleh seorang Yahudi di Madinah. Perigi ini adalah perigi Ar-Rumah. Perigi Ar-Rumah ni dimiliki oleh seorang laki-laki Yahudi. Oleh kerana sikap benci dan dendamnya kepada Islam yang sangat menebal pada waktu itu, dia telah pun menekan umat Islam, sahabat-sahabat Nabi, dengan harga air yang sangat mahal. Dan ini menyebabkan sahabat-sahabat yang susah, yang miskin, payah untuk mendapatkan bekal air kerana harganya sangat tinggi. Dan mereka mengadu pada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW beritahu para sahabat, sesiapa yang dapat membebaskan perigi Ar-Rumah, dia akan dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan kata-kata itu, Sayyidina Osman bin Affan terus pergi berjumpa dengan Yahudi pemilik perigi tersebut. Lalu Sayyidina Osman bin Affan menawar untuk membeli perigi tersebut dengan harga yang sangat mahal. Namun Yahudi ini tidak mau membelinya, tidak mau menjualnya. Perundingan, rayuan dibuat, akhirnya Yahudi tetap tidak mahu menjual perigi tersebut, sebab inilah kesempatan dia untuk membolok kekayaan di samping mengenakan tekanan kepada mereka yang perlu, kerana air adalah sumber utama, asas bagi kehidupan. Namun Sayyidina Osman bin Affan tidak berputus asa. Ulang-alik dia beberapa kali berunding demi berunding, akhirnya Sayyidina Osman bin Affan menawarkan dengan untuk membeli separuh daripada perigi tersebut, dengan harga yang sangat mahal. Lalu Yahudi itu berfikir, kalau dijual separuh air kepada Sayyidina Osman bin Affan dengan harga yang tinggi, maka tak mungkin Sayyidina Osman bin Affan boleh jual harga lebih murah daripada dia, sebab harga beli dah tinggi. Lalu Sayyidina Yahudi tadi bersetuju untuk menjual sebahagian daripada perigi tersebut dengan harga yang sangat mahal, dan Sayyidina Osman bin Affan membeli perigi tersebut. Apa yang menarik tuan-tuan sekalian, mereka bergilir. Hari Isnin Sayyidina Osman punya, hari Selasa Yahudi punya, hari Rabu Sayyidina Osman punya, hari Khamis balik pada Yahudi punya. Begitulah bergilir setiap hari. Lalu Sayyidina Osman bin Affan buat perjanjian, dan setelah siap perjanjian tersebut dibayar, Sayyidina Osman bin Affan kemudian mengisytiharkan kepada orang ramai, bahawa sesiapa yang ingin mendapatkan bekal air, dia boleh pergi ambil air di pergi Ar-Rumah pada hari yang dimiliki oleh Sayyidina Osman. Dan kata Sayyidina Osman, saya memberi percuma air tersebut. Tindakan Sayyidina Osman mengejutkan Yahudi itu, sebab disangka Sayyidina Osman akan jual dengan harga yang mahal, sebab dia beli dengan harga yang mahal. Sebaliknya, Sayyidina Osman bin Affan menginfakkannya, mewakafkannya, beri percuma air tersebut. Dan Sayyidina Osman pesan pada orang ramai, khususnya di kalangan yang golongan yang susah miskin ni, ambil air untuk cukup bekalan kamu selama 2 hari, Isnin dan Selasa, sebab hari Rabu nanti kamu boleh ambil semula pada hari giliran dia. Tapi hari Selasa dimiliki oleh Yahudi, hari Rabu giliran Sayyidina Osman. Ambil air cukup untuk menampung 2 hari.
Ya, apa yang menarik tuan-tuan sekalian? Orang ramai datang Islam dan buka Islam sebab susah miskin ni bukan orang Islam saja. Orang bukan Islam pun ramai yang susah. Ya, demikian juga orang lain. Jadi masing-masing pergi mengambil air tersebut. Ya, pada hari dimiliki oleh Sayyidina Osman. Pada hari Selasa dimiliki oleh Yahudi. Yahudi tadi menjual air. Ya, tapi tidak ramai yang datang membeli. Ya, kecuali mereka yang sangat anti kepada Sayyidina Osman, yang tak nak ambil air pada hari Sayyidina Osman punya. Ya, kerana anti dia kepada Sayyidina Osman dan anti dia kepada Islam, menyebabkan walaupun percuma, ya, sebagai tunjukkan rasa anti dia, dia tidak ambil pada hari Isnin. Ya, maka golongan ini datang membeli daripada Yahudi tersebut. Yahudi akhirnya menjual harga yang murah, ya, tetapi pun masih tidak ramai datang membeli. Ya, kenapa? Kerana Sayyidina Osman bagi percuma. Tuan-tuan sekalian, demikianlah lama kelamaan akhir Yahudi melihat hari gilirannya tidak ada siapa datang membeli air tersebut. Hinggalah dia menawarkan kepada Sayyidina Osman bin Affan untuk menjual seluruh peri tersebut. Lalu Sayyidina Osman bin Affan membeli semua peri tersebut dan mewakafkan peri itu kepada orang ramai. Tuan sekalian, idea wakaf sumber air ini ialah idea yang telah berlaku zaman Nabi SAW. Lalu kita di peringkat kementerian, ya, kita tanggungjawab kita besar. Ya, kita bekalkan air operator air negeri-negeri berjalan, dan baru-baru ini kita telah pun menandatangani, ya, satu perjanjian migrasi air daripada negeri Pahang. Dengan perjanjian ini kita melepaskan, ya, tanggungan hutang, ya, hampir 2.4 bilion oleh kerajaan Pahang, dan PAAP telah pun melaksanakan tanggungjawab dia untuk ambil aset air, dan kita kerajaan negeri akan bayar selama 45 tahun. Ya, itu tanggungjawab. Ya, kementerian terus laksanakan program, membekalkan air bersih kepada pengguna-pengguna. Namun apa yang kita fikirkan, wakaf air ialah di luar daripada kawasan operator air negeri, di luar daripada skop yang ada. Di kawasan jauh pedalaman 30 km, di kawasan pedalaman tak mungkin paip besar boleh sambung. Ya, penduduknya mungkin 20 keluarga ataupun 10 keluarga, yang sangat tidak ekonomik dalam konteks kita nak bekalkan air oleh operator-operator air negeri. Tapi mereka juga ada masalah, mereka juga perlukan air. Dan saya pengalaman peribadi, saya turun ke kawasan-kawasan pedalaman, bertemu dengan masyarakat orang asal, bertemu dengan masyarakat rumah panjang di Sarawak sebagainya. Kita tengok mereka terpaksa ambil air jauh ke sungai. Ya, kadang-kadang tengah malam pun kena pergi pikul air balik rumah. Saya fikir apa tanggungjawab kita sebagai orang yang diamanahkan. Kita semua fikir, pertama, kalau kita boleh ringankan bebanan dia, maka idea ini timbul ialah bagaimana untuk meringankan bebanan pengguna rakyat kita yang miskin, yang di kawasan terpencil, di kawasan luar bandar, kawasan kampung pedalaman. Bagaimana untuk kita tolong dia? Lalu saya fikir bersama dengan beberapa tim top management kita, akhirnya kita setuju untuk kita laksanakan program wakaf air. Kita beri peluang kepada orang ramai, beri peluang kepada siapa-siapa saja. Mungkin CSR dia, ada syarikat nak beri sumbangan dia, ada syarikat nak beri dalam bentuk infak dia untuk kita buat. Dan kita kena pastikan, ya, di tempat yang kita ingin membantu penduduk tersebut, mungkin keadaan sangat murah, 40,000 ke 50,000 projek sebagai contoh. Ya, mungkin kita perlu buat tube well, kemudian kita perlu pasang solar, ya, untuk menjanakan dia punya pump dia, kemudian kita sediakan tangki, kemudian kita buat sistem paip ke rumah-rumah. Ya, mungkin sedikit penapisan, ya, yang kita perlu buat supaya air ini, air yang bersih, boleh diminum, ya, dengan masak lebih dulu, dan kita boleh bekalkan pada penduduk. Ya, tuan-tuan bayangkan kalau sikit ini kita mampu buat 100 tempat, 200 tempat, 500 tempat, ya, kawasan-kawasan pedalaman, dan mereka menggunakan air. Setiap titik air kita mendapat pahala. Setiap titik air yang mereka gunakan untuk mandi, untuk basuh, untuk apa sekalipun, untuk masak, untuk berwuduk, apa sekalipun, kita mendapat pahala. Tuan-tuan sekalian, saya fikir bahawa duit sampai hari kiamat pun tak cukup. Tapi pahala ialah nilai kita di akhirat. Semua kita akan menuju ke sana. Duit berharga dunia, ya, tetapi ia tak berharga di akhirat. Tapi di akhirat pahala berharga. Maka tukarkan harta kita dalam bentuk pahala dengan wakaf, ya, supaya ada saham kita dalam projek-projek yang kita laksanakan. Saya nak sebut itu sekalian, insya-Allah bermula bulan ini, Januari ini, kita akan mula melaksanakan projek wakaf air, dan kita dah dapat kenal pasti berapa senarai yang sampai pada kementerian untuk kita pilih. Ya, dan satu jurukuasa pemilihan akan pemilihan projek ini, di mana tempat yang kita nak buat, kita tubuhkan, dan kita akan monitor dari segi kos,
kita akan monitor segi penggunaan duit, sebab duit ini wakaf, kita kena hati-hati, kena cermat betul guna, jangan berlaku penipuan, jangan berlaku pembaziran, jangan berlaku salah guna, dan insya-Allah jaminan kita setiap sen harta yang wakaf ini kita akan manfaatkan sebaik mungkin insya-Allah, supaya tuan-tuan yang niat wakaf, betul tuan-tuan wakaf kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberi wakaf dia tak fikir lepas ni duit dia bagi tu ke mana, jadi apa, dia tak fikir. Dia nak tengok mudah-mudahan akhirat besok. Dan kita tahu di akhirat besok Allah akan tunjuk pada kita setiap ringgit kita, setiap sen kita belanjakan ke mana pergi. Mungkin jadi pam air, mungkin jadi solar, mungkin jadi pai air, mungkin jadi perigi tersebut, dan mungkin kepada benda-benda lain. Inna rabbaka yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Akhirat besok Allah akan tunjukkan apa yang kita laksanakan, apa yang kita buat. Saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru saya sendiri dan semua kaki tangan Kementerian Alam Sekitar Tanah Air untuk ambil kesempatan turut sama berwakaf ke dana wakaf air kita. InsyaAllah jangan orang lain berebut, tiba-tiba kita di peringkat kementerian kita gagal mengambil manfaat. Dan saya harapkan insya-Allah semua kita dapat menyumbang walaupun sikit, dan kementerian telah berusaha supaya setiap wakaf tuan-tuan sekalian dapat tolakkan income tax, cukai pendapatan, dan kita telah bekerjasama yang sangat baik dengan Yayasan Wakaf Malaysia. Terima kasih kepada Pihak KASA, kepada Kementerian, kepada Yayasan Wakaf Malaysia. Terima kasih saya kepada semua penyumbang-penyumbang, kepada agensi-agensi kita di peringkat kementerian. Mudah-mudahan usaha kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.